Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda bersama saya dalam Buletin Awani Khas dalam edisi Sabah Memilih. Sejak Selasa lepas, kami membawakan perbincangan dan juga analisis menjelang pilihan raya negeri Sabah di mana tarikhnya belum diketahui lagi, tetapi gendang untuk menuju hari pilihan raya itu semakin rancak kedengaran dengan perbincangan, dengan mesyuarat dan juga beberapa perkembangan terkini yang kita boleh analisiskan berlaku sepanjang minggu ini, dan juga pada hujung minggu ini juga ada beberapa mesyuarat-mesyuarat penting juga berlaku dan juga berlangsung. Antara lain ialah kalau ada satu cerita yang kami bawakan di sini di mana Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan juga pasukannya bersedia untuk membantu Pakatan Negeri itu, Pakatan atau Perikatan Nasional untuk memenangi pilihan raya negeri PRN Sabah. Dan Datuk Seri Azmin Ali yang kini berada di Sabah dalam siri lawatannya berkata tumpuan penuh telah diberikan kepada setiap jentera yang terlibat, terutamanya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah dalam menggembling tenaga memenangi kerusi yang bakal dipertandingkan. Jelas Azmin, meskipun masih ada kes mahkamah yang melibatkan cabaran pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN, namun ianya tidak mencacatkan persediaan Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya negeri pada kali ini. Untuk perinciannya, kita bersama dengan rakan setugas Ruzaini Zulkifli yang kini berada di Kota Kinabalu. Difahamkan sebuah mesyuarat masih lagi berlangsung pada ketika ini di kalangan Parti Bersatu Sabah dan juga pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Ruzaini mungkin ada perinciannya, mungkin Ruzaini dapat terus bersiaran langsung bersama kita langsung dari Kota Kinabalu Sabah. Silakan Ruzaini. Ya Zul, terima kasih. Bersama lagi kita dalam Buletin Awani Khas untuk Sabah Memilih ini, dan kami sekarang berada di Pekarangan Magellan Central Harbour di mana baru sebentar tadi satu majlis makan tengah hari bersama Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali bersama pemimpin-pemimpin bersatu di Sabah ini. Dan Zul, baru sebentar tadi juga beliau telah mengadakan satu sidang media di mana dalam sidang media berkenaan beliau telah mengatakan kesediaan pihak bersatu di Sabah untuk menghadapi PRN di Sabah kali ini. Dan Zul, kalau melihat kepada perkembangan tadi, suka saya recap sedikit di mana selain Azmin, beberapa juga pemimpin politik turut bersama dengan beliau, iaitu yang terdiri daripada Ahli Parlimen Ampang Zureda Kamarudin, Ahli Parlimen Batu Pahat yang ditimbalan Speaker Dewan Negara Datuk Rashid Hasnun, dan juga Ahli Parlimen Puncak Borneo William Mongin, dan beberapa yang pemimpin yang turut hadir dalam majlis itu juga adalah termasuk Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Haji Jinor dan pemimpin-pemimpin setempat. Dan Zul, kalau melihat kepada sidang media sebentar tadi, Azmin telah mengatakan kesediaan pihaknya untuk membantu jentera pilihan raya di Sabah ini, terutamanya Bersatu, di mana beliau mahu muka-muka baru dan idealis yang baru di kalangan pemimpin Bersatu untuk mengemudi kerajaan negeri nanti. Dan saya ingin bawakan Zul dan juga penonton di rumah untuk menyaksikan sedutan hasil temu ramah kami sebentar tadi. Walaupun kita sedia maklum ada beberapa prosiding mahkamah yang akan berlangsung dalam beberapa minggu yang akan datang, tetapi kita juga memberikan tumpuan untuk memastikan jentera pilihan raya di setiap Dewan Undangan Negeri itu bersiap sedia untuk menghadapi kemungkinan pilihan raya negeri. Dan kita akan meneruskan perbincangan dan konsultasi dengan rakan-rakan yang lain, khususnya UMNO dan parti-parti yang mewakili komponen Perikatan Nasional dan juga di luar Perikatan Nasional yang bersedia untuk bersama-sama dalam usaha membentuk sebuah kerajaan baru di dalam negeri Sabah. Saya bimbang kita akan menghadapi masalah dari segi penyelarasan untuk membangunkan negeri yang berkenaan. Maka saya kira inilah kesempatan yang terbaik untuk rakyat Sabah memilih sebuah kerajaan negeri yang mempertahankan hak rakyat negeri Sabah, tetapi pada masa yang sama mengamalkan prinsip federalisme di antara negeri dan juga kerajaan persekutuan. Saya yakin rakyat Sabah mahu melihat sebuah platform baru
yang dapat membawa idea-idea baru dan kepimpinan baru, kerana apa yang mereka lihat di peringkat nasional yang saya cerahkan tadi, bahawa kerajaan Perikatan Nasional itu memberi tumpuan kepada isu-isu rakyat. It is a functional government. Berbeza dengan Pakatan Harapan, lebih banyak bermain politik daripada membangunkan negara dan membela rakyat. Dan apabila kejayaan telah dicapai di peringkat nasional di bawah kepimpinan bersatu iaitu Tan Sri Muhyiddin, saya yakin rakyat Sabah maklum balas yang dapat, mereka cukup seronok. Malahan mereka kata dia nak sokong parti Tan Sri Muhyiddin. Itu bahasa mudah rakyat di desa dan di kampung di negeri Sabah ini. Jadi ini menunjukkan Bersatu mempunyai potensi untuk membawa satu perubahan besar dalam kepimpinan kerajaan negeri Sabah. Ya Zul, hari ini agak hari yang sibuk untuk kami di Sabah ini kerana pada bila-bila masa satu sidang media khas akan diadakan oleh Setiausaha Agong Bersatu Nasional iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dan sidang media itu juga dijangkakan akan diadakan bersama juga Datuk Seri Azmin. Berkemungkinan ia akan mengatakan mengenai pengagihan kerusi untuk PRN di Sabah ini, dan sebarang perkembangan Zul kita akan mengekori rapat segala-galanya di sini, dan untuk buat penonton di rumah boleh menyaksikan segala perkembangan hari ini di esrawani.com dan saluran Esrawani 501. Teruskan bersama Zul. Saya difahamkan sidang media yang disebut oleh Ruzaini itu sedang berlangsung pada ketika ini. Kalau rakan-rakan di bilik kawalan boleh mengambilnya sedikit visualnya. Ini sidang media yang berlangsung pada ketika ini di Kota Kinabalu. Perinciannya akan kami bawakan sebentar lagi kerana difahamkan ada sedikit perkara yang perlu kita kongsikan selepas ini. Saya dapatkan kepastiannya dahulu, nanti kita akan kongsikan selepas ini. Dalam pada itu ada pula cerita di Tawau di mana Presiden Parti Warisan Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal menyerahkan kepada rakyat Sabah untuk tentukan siapa layak berkuasa di Sabah. Katanya, berat hati saya untuk membubarkan DUN, tapi apakan daya demi rakyat, dan beliau berharap rakyat akan buat pilihan yang tepat kerana itu adalah pilihan yang terbaik. Beliau juga menyangkal dakwaan bahawa beliau telah bersekongkol dengan Tuan Yang Terutama Negeri Sabah TYT Tun Juha Mahiruddin untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN. Kalau anda dapat baca artikel itu ada di astroawani.com pada ketika ini. Sekongkol dengan Tun Juha, ini adalah fitnah, di mana beliau menegaskan dakwaan itu adalah fitnah dan akan mengambil tindakan undang-undang. Syafi'i berkata demikian pada Sabtu di Dewan Masyarakat Tawau semasa berucap dalam majlis penyerahan lot penempatan mangsa kebakaran Kampung Tanjung Batu dan juga menyerahkan geran tanah di daerah Tawau dan juga daerah Kalabakan. Isu mengenai penggunaan satu logo Parti Warisan juga masih dalam perbincangan. Kata Syafi'i, benar itu perkara masih lagi dibincangkan bersama Parti Warisan dan juga rakan-rakan sekutu untuk penggunaan logo tunggal untuk pilihan raya negeri Sabah pada kali ini. Tapi kata beliau yang paling penting bukan sahaja pada logo tetapi apa yang mendapat tempat di hati rakyat Sabah pada ketika ini. Kita dengarkan sedikit sedutannya. Saya tidak nak menekankan mana-mana pihak yang ada. Kita akan lihat bagaimana logo yang perlu diguna pakai yang ada. Ini kita hadapi bukan berdasarkan logo. Saya ingat penilaian rakyat di peringkat negeri Sabah ini bukan hanya memandang logo semata-mata. Mereka akan melihat mana yang sesuai untuk di hati mereka untuk mendapat sokongan. Ya. Sebaik mungkin kalau kita mempunyai logo yang sama, alhamdulillah. Perinciannya akan kami bawakan dalam buletin yang seterusnya dan juga di astroawani.com. Tapi sementara itu kita berhenti rehat seketika dahulu dalam kita bercerita mengenai ahli-ahli politik membuat percaturan menjelang pilihan raya negeri. Bagaimana nasib golongan wanita dan juga berapa ramai calon wanita yang bakal ditampilkan dalam pilihan raya negeri ini. Kali ini itu akan saya bincangkan sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Bertemu lagi kita dalam Sabah Milih dalam slot Buletin Awani Khas. Kita bercerita mengenai suara golongan
wanita menjelang pilihan raya negeri Sabah kali ini, di mana parti yang bertanding pada pilihan raya negeri Sabah perlu menilai kepentingan meletakkan wanita sebagai calon mereka. Ini memandangkan golongan itu mempunyai kualiti, berintegriti dan berkeupayaan mentadbir sama seperti kaum lelaki. Jadi Ruzaini Zulkifli mendapatkan pandangan daripada Kumpulan Daya Tindakan Wanita Sabah SAWO. Apakah pandangan mereka? Kita saksikan cerita ini. Menurut pemimpin muda Kumpulan Daya Tindakan Wanita Sabah SAWO, Amanda William, sudah sampai waktunya golongan wanita tampil menunjukkan kebolehan mereka dalam lanskap politik negeri bagi menggalas harapan kaum hawa di masa depan. Harapan kami jika bila calon wanita tersebut mewakili kami, kita berharap mereka mengutamakan cabaran dan keperluan semua golongan wanita masyarakat terutamanya dalam zaman sekarang, di mana kita melihat wanita ini selalunya memainkan pelbagai peranan dalam keluarga, komuniti dan pembangunan negara. Terdahulu, kerancakan PRN Sabah semakin terasa dengan setiap parti bertanding kini mempersiapkan langkah untuk calon-calon mereka diketengahkan, termasuk calon wanita. Bagaimanapun bagi setiap parti politik, baik Parti Warisan Sabah Warisan, Barisan Nasional BN, Parti Berbumi Bersatu Malaysia Bersatu dan lain-lain parti tempatan, setakat ini belum memberi bayangan calon daripada kaum hawa. Hanya Parti Bersatu Sabah PBS sahaja dalam kenyataan medianya baru-baru ini mendedahkan kesediaan menampilkan calon muda dan juga golongan wanita. Sementara itu, Amanda menambah peluang harus diberikan kepada golongan wanita bagi setiap parti bertanding supaya lebih memahami isu yang membelenggu mereka. Antara permasalahan yang wujud adalah seperti hak kesamarataan, peluang pekerjaan dan juga sosio. Jadi itulah kita harus memberi platform, memberi peluang kepada calon-calon wanita tersebut kerana mereka lah sebagai wanita mereka faham akan masalah-masalah yang dihadapi dalam semua golongan wanita kerana mereka akan mereka experience themselves as women, jadi mereka tahu di mana masalah tersebut dihadapi, mereka akan bawa kemuka kepada itulah parti politik mereka. Untuk rekod, SAWO merupakan pertubuhan badan bukan kerajaan NGO Sabah yang diwujudkan sejak 1985 dan memperjuangkan isu-isu berkenaan wanita di negeri ini. Calon wanita dan juga pilihan raya negeri Sabah, bagaimana kita melihat bahawa akan lebih ramai calon yang ditampilkan dan betapa besarnya dan juga betapa berpengaruhnya suara wanita dalam membuat keputusan. Bersama saya melalui Skype pada ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah. Selamat petang Dr. Lee, apa khabar? Dr. Lee, bagaimana kita melihat kuasa wanita dalam politik Sabah pada hari ini? Sudah pasti politik Sabah tidak ketandusan calon-calon ataupun pemimpin-pemimpin wanita sejak dahulu lagi. Akan tetapi dalam konteks politik semasa, adakah representasi itu cukup, satu, dan juga suara mereka benar-benar diangkat dengan sebaiknya, ataupun politik Sabah masih lagi didominasi oleh kuasa lelaki dan juga isu-isu wanita itu tidak nampak diketengahkan? Okey, pertama sekali SPR belum lagi putuskan tarikh penambahan calon dan tarikh mengundi. Cuma semalam kenyataan terkini daripada SPR adalah SPR akan mengadakan mesyuarat pada 17 Ogos ni untuk membincangkan hal-hal tersebut. Okey, so jadi ini bermaksudkan kita mempunyai masa lagi untuk melobi dan merunding. Untuk rundingan kerusi-kerusi yang boleh ditandingkan. So di sini kita boleh nampak ada percaturan, berbagai jenis percaturan, masing-masing ada mempunyai strategi masing-masing. So yang paling utama ada parti-parti yang berhasrat untuk tanding sendiri. Okay, so macam urang-urangnya PCS dengan LDP akan tanding atas tiket parti sendiri. Ada juga calon tanding atas tiket calon bebas, dan ada juga yang bentuk perikatan ataupun pakatan seperti Mufakat Nasional ataupun Warisan Plus. Okay, dalam konteks ni perikatan ataupun perikatan Sabah. Dan biasanya mereka pun ada juga formula seperti termasuklah formula praska ataupun direct. Okay, so jadi isu sekarang pastinya adalah pasal melobi ataupun cuba memotret diri mereka sebagai calon yang paling layak untuk bertanding. Masing-masing akan menggunakan kekuatan masing-masing, masing-masing akan cuba menunjukkan diri mereka sendiri
agar nama mereka disenarai pendek sebagai calon. Dan ini termasuklah yang seperti yang bincangkan sekarang, iaitu menggunakan faktor wanita. Okey. Ada yang mungkin sebelum ni kita bilang calon muda, ada yang mungkin akan mainkan isu dia masih lagi muda, perawan dan sebagainya. Ini semua actually sebenarnya adalah cara-cara mereka untuk melobi untuk mencari calon. Okay, tetapi kalau kita cakap mesti calon wanita untuk memahami isu-isu wanita, saya rasa itu tidak semestinya. Sebab kalau kita tengok tukang masak ataupun mereka fashion yang terkenal adalah lelaki. Okay, dan tidak semestinya lelaki ini tidak menjiwai hak-hak ataupun tidak memahami wanita. Okay, apa yang paling penting pada pilihan raya akan datang ini, calon-calon itu mestilah terdiri daripada kombinasi calon-calon baru dan yang lama yang sesuai. Okay, so ingin saya mungkin highlight beberapa nama di sini seperti nama seperti macam Datuk Saleh Said Keruak. Okay, selepas 2 tahun dia cuti seketika daripada politik, so saya rasa dia bersedia untuk balik untuk aktif dalam politik. Dan di sebelah mungkin Pantai Barat kita ada nama seperti Tan Sri Liwimpa, ataupun di sebelah Kudat sini Tan Sri Chong Kakiat. Ini semua adalah nama-nama yang difahamkan, diwawarkan akan kembali untuk bertanding pada pilihan raya akan datang kali ini. Apa relevannya calon-calon ini kembali untuk bertanding? Kerana dalam beberapa aspek figura-figura politik yang lama ini juga ada sejarah mereka sendiri dan sudah pasti untuk menempatkan diri, untuk menampilkan diri sebagai calon bukanlah satu jalan yang mudah kerana pilihan raya negeri kali ini diadakan dalam keadaan yang cukup berbeza. Di mana kita meletakkan wajarnya mereka ini ditampilkan semula berbanding kita melihat kepada muka-muka baru? Okay, ini actually adalah satu soalan yang subjektif sebenarnya. Okay? Satu jawapan yang subjektif. Kalau kita ambil contoh PRU ke-14 yang lepas, ramai yang telah write off Tun Dr. Mahathir. Okay, dia bilang berumur sudah 90 something, tidak sesuai. Tetapi siapa sangka akhirnya dia kembali sebagai Perdana Menteri ke-7. Okay? So dalam politik saya rasa itu adalah sebahagian daripada dinamik politik. Kita tidak harus write off siapa-siapa selagi pilihan raya itu belum diadakan. Okey, dan seperti biasa saya boleh tambah sedikit pasal bab melobi kerusi itu ataupun menjadi calon. Mengapa jumlah kerusi itu penting? Okay? Salah satunya adalah mungkin individu tersebut dia ingin menjadi ketua menteri. So definitely untuk dapatkan sokongan yang cukup kuat, so dia mesti ada sejumlah adun yang boleh support dia nanti. Okay? Yang kedua, kita tengok kita ambil contoh sebagai sebuah parti itu ingin menjadi sebuah parti yang dominan dalam sebuah perikatan. Okay? Ini sangat penting kerana kalau kita ambil dua contoh pada 10 Mei 2018, okay? sebaik saja PRU 14 diadakan di Sabah, di mana UMNO Barisan Nasional dengan Warisan terikat dengan jumlah kerusi yang sama, iaitu 29 kerusi. Dan STAR ataupun gabungan Sabah pada ketika itu mempunyai 2 kerusi. So STAR pada ketika itu menjadi kingmaker. Okay? 2 hari lepas itu aku melompat, dia menjadi kingmaker. Okay? Dan kita baru-baru ni sekali lagi kita ambil contoh apa yang berlaku, bagaimana kerajaan Perikatan Nasional itu terbentuk. Apabila GPS mempunyai 18 kerusi, mereka telah menjadi kingmaker untuk membentuk kerajaan persekutuan yang baru. Dr. Lee, kalau kita melihat juga mungkin formula-formula baru perlu dipakai pada kali ini kerana adanya Bersatu, adanya lompat parti yang dahulu 2018 itu juga menyebabkan juga akhirnya nanti parti ini, calon-calon ini perlu menang dan juga untuk memastikan kekuatan itu diwujudkan secara kuat, dan rakyat juga bukanlah rakyat yang tidak meneliti kepada perkembangan politik sejak beberapa tahun ini. Jadi winnable candidate yang dimahukan itu mungkin perlukan terma yang baru. Bagaimana, Doktor? Saya sangat setuju dengan itu. Even actually kombinasi politik pada ketika sekarang ini pun actually komposisinya adalah berbeza sama sekali dengan pada waktu G14. Okay? Di mana pada G14 kita tidak ada mufakat nasional. Pada G14 UMNO dengan PAS adalah bermusuh. Tetapi pada hari ini mereka adalah sekutu. Okay? So definitely parti-parti politik bertanding perlu tampil dengan formula yang baru. Mereka perlu come up dengan kerjasama. So itu actually tadi saya sebut tadi, antara formula-formula yang mungkin akan diguna pakai pada kali ini adalah formula plus. Okay? Iaitu ada parti-parti join
bekerja sama dengan perikatan-perikatan tertentu tetapi mereka bukan sebahagian daripada komponen tersebut. Ataupun satu lagi yang kita pernah dengar sebelum ini di Pilihan Raya Sarawak iaitu BN Direct Candidate, calon langsung. So ini saya rasa merupakan antara formula-formula yang akan kita lihat pada pilihan raya kali ini. Doktor, saya nak berhenti rehat seketika dahulu tapi saya juga ingin membawakan perincian apa yang disebutkan oleh Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam sidang midanya sebentar lagi. Mungkin itu dapat membuka diskusi kita dan juga kita ulas mengenai apa yang dikatakan oleh beliau sebentar lagi. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Bertemu lagi kita dalam Sabah Memilih. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin baru sahaja mengadakan sidang media sebentar lagi tadi di mana boleh dikatakan kebanyakan intipati daripada sidang media tersebut bahawa Bersatu masih lagi berbincang dengan parti-parti komponen dan juga gabungan-gabungan yang lain dalam usaha menentukan kerusi-kerusi menjelang PRN nanti, dan kata beliau juga ini juga melihat kepada komposisi dan juga percaturan untuk di peringkat nasional juga, dan juga apabila diajukan soalan mengenai kesepakatan untuk logo itu juga masih lagi dibincangkan di mana Bersatu Sabah berpendapat bahawa Perikatan Nasional perlu dilihat ke memandang ke hadapan dari segi penerimaan rakyat dan akan bincang bagaimana PRN Sabah akan menggunakan logo Perikatan Nasional atau ikut masing-masing, dan itu keputusan itu masih lagi dibincang dengan pakatan-pakatan lain dalam secepat mungkin. Dan kalau kita lihat dalam isu ini, Dr. Lee masih lagi bersama dengan kita. Tempoh boleh dikatakan 2 minggu sehingga SPR mengadakan mesyuarat pada 17 Ogos yang akan datang. Walaupun pemerhati politik menganggap bahawa ini adalah masa yang begitu getir dan juga tegang untuk usaha konsolidasi untuk kesepakatan pengaruh politik, namun orang politik juga mengambil masa ini dengan penuh berhati-hati. Pada pandangan doktor, kenapa itu perlu dilakukan dengan sebaik mungkin? Kerana refleksi apa yang berlaku di Sabah akan dilihat di peringkat nasional juga. Okay, definitely apa yang berlaku di Sabah akan digunakan sebagai projection kepada apa yang akan berlaku pada PRN 15 nanti. Even pada ketika ini sebenarnya pun ada ura-ura yang menyatakan bahawa PRU 15 akan diadakan serentak dengan PRN Sabah. Ini actually walaupun dia actually setakat kabar angin. Kononnya SPR sengaja melegakan tarikh untuk mesyuarat untuk membincangkan tarikh bilakah penambahan calon dan tarikh mengundi pilihan raya negeri Sabah, kerana kononnya ini kabar angin saja. Kononnya PRU ke-15 akan diadakan serentak pada bulan September ini. So ini actually kalau kita tengok dalam social media, kita tengok public discourse, macam-macam input yang diberikan. Okay, tetapi apa yang paling penting sekarang, setiap parti bertanding harus mengambil kesempatan tempoh waktu ini untuk membuat perkiraan yang paling perinci untuk memastikan calon-calon mereka boleh menang. Okay, dan saya percaya tidak ada parti politik di Sabah ingin melihat keputusan pilihan raya seperti G14 yang lepas itu berulang di Sabah apabila UMNO dengan warisan terikat dengan jumlah kerusi yang sama. Okay. Secara prinsipnya pilihan raya merupakan kaedah terbaik untuk menyelesaikan konflik pergolakan politik di Sabah, iaitu dengan mengembalikan mandat kepada rakyat. Tetapi sekiranya jumlah kerusi yang diperolehi itu pada akhirnya masih lagi terikat lebih kurang sama, percayalah pergolakan politik ini tidak akan berakhir, dia akan terus berlaku. Okay. Dan di Sabah actually pergolakan politik itu bukannya bermula pada 30 Julai minggu lepas, tetapi pergolakan politik di Sabah sudah bermula pada 12 Mei 2018 apabila kerajaan baru terbentuk selepas 2 hari selepas sebuah kerajaan terbentuk pada sejurus selepas PRU ke-14. Dr. Lee, bagaimana kita nak melihat bahawa percaturan kerusi ini bukan sahaja melibatkan gabungan parti sahaja,
Tetapi dalam parti itu juga ada isu-isu yang perlu diselesaikan juga. Dalam konteks di Sabah, figura-figura politik yang dominan itu juga ada pengaruhnya yang tersendiri. Kalau mengambil cerita dalam UMNO ataupun Bersatu sendiri, perlu juga ada perdamaian di antara figura-figura politik supaya percaturan kerusi di peringkat parti yang lebih besar itu dapat dilakukan dengan baik. Bagaimana ini dapat didamaikan ataupun dapat disepakatkan dengan baik dalam masa yang terdekat ini pada pandangan doktor? Ini pertama sekali dia menguji pimpinan seorang pemimpin itu di dalam parti tersebut untuk menguruskan perbezaan, untuk menghandle menguruskan perbezaan yang ada dalam parti tersebut. Okay? Lepas level parti barulah dia mampu go to next level, iaitu di antara parti-parti komponen. Pada waktu ini merupakan waktu untuk semua pihak untuk bertolak ansur. Okay? Bukan saja di peringkat parti-parti komponen tetapi juga di dalam parti. Kita sedia maklum setiap kali menjelang pilihan raya ramai yang ingin menjadi calon. Semua ingin menunjukkan diri. Ya, ingin mengetengahkan diri mereka sendiri dengan macam-macam alasan. Ada bilang bahagian mesti menjadi calon. Seperti yang kita bincang sebelum ini, Aisyah wanita. Bagi ruang kepada, mesti ada kuota untuk wanita. Ataupun bagi peluang kepada orang muda. Tetapi actually untuk pilihan raya bagi saya bukannya semudah begitu. Siapa yang boleh menang nanti? Betul, dia mesti kombinasi daripada beberapa faktor, beberapa ciri. Banyak faktor yang harus diambil kira. Okey. Dr. Lee, untuk diskusi hari ini cukup setakat di sini dahulu. Kita akan berdiskusi bersama dengan Dr. Lee dalam masa dan juga kesempatan yang lain. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Buletin Awani Khas Sabah Memilih pada hari ini. Itu dia Profesor Mada Dr. Lee Koh Tiong, merupakan pengasas politik dari Universiti Malaysia Sabah. Sekian sahaja Sabah Memilih untuk hari ini. Segala barang perkembangan terkini, ikuti kami di astroawani.com dan juga di 501 Awani dalam buletin-buletin yang seterusnya. Sekian sahaja, saya Zulfikri Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.